Okay, hai. Belum masuk lagi. Okay, hai. Assalamualaikum. Okay, hai. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi lagi ke? Pagi. Sebelum lagi pukul 12 ya? Okay, selamat pagi. Okay. Hari ni kita kembali lagi. Untuk hari ni Syah ada nak bercakap tentang berbincang ke bercakap? Bersembang. Tentang ada beberapa tajuk, ada dalam 6 tajuk. 6 tajuk. Tajuk pertama, hari ni kita orang nak share dan kita share ilmu lah, macam tu kan, untuk apa, info untuk yang sebelum ni tak tahu. So lepas ni bolehlah, harap-harap boleh tahu, macam tu kan. Okey, hari ni kita nak share ada 6 tajuk. Tajuk pertama, tip emas. Yang kedua, kelebihan utama emas public gold. Yang tajuk ketiga, kenapa ramai orang simpan emas di public gold. Yang keempat, emas adalah ubat penyakit boros. Bukan borai ya, boros. Okey, jangan lagi salah dengar lagi, boros. Okey. Yang last kali nanti kita orang nak share info emas. So kita tengok, adakah yang tengok kita punya live ni. So kepada yang tengok kita orang punya live ni, minta support lah kita orang punya live. Kalau bermanfaat, share lah dekat kawan-kawan korang, share dekat korang punya FB, kan. Sebab setahu Syah lah, info ni bermanfaat sangat sebenarnya. Sebelum ni pun kita orang tak tahu, macam tu kan. So bila dah join dengan public gold tu, barulah tahu rupanya emas ni macam ni. Ingatkan dulu emas tu macam kita beli, lepas tu sesak-sesak, bila-bila nak gadai boleh gadai, macam tu. Tapi bila dah ada ilmu, dah tahu macam mana caranya, barulah bijak sikit lah daripada sebelum ni kan. Okey, sebelum tu Syah perkenalkanlah diri, perkenalkan dululah diri Syah. Okey, nama sebenar Nur Syarina binti Nasruddin. Syah adalah dealer public gold yang aktif. So sesiapa yang dekat luar sana yang nak join public gold atau tengah cari siapa-siapa dealer public gold nak daftar, boleh contact Syah 0124905832. Nanti Syah tolong daftarkan untuk korang. Daftar adalah percuma, tak perlu bayar Syah pun. Daftar adalah percuma. Dan dengan tim Syah, setiap sesiapa yang dah berdaftar nanti, Syah nak hadiahkan e-book ilmu tentang emas, hadiah daripada mentor Syah. Mentor kita orang nak hadiahkan kepada sesiapa yang berdaftar. Ini siapa yang berdaftar je lah kan. Kalau korang direct pergi public gold, nak beli emas, biasanya tak dapat. So ini memang kita orang punya team, kita orang nak hadiahkan e-book percuma. Dalam e-book tu banyak sangat ilmu tentang emas yang selama hari ni kita tak tahu. Kan. So okey lah, tanpa berlengah, tanpa membuang masa, kita teruslah kepada kita punya topik hari ni. So hari ni kita orang nak mulakan dengan topik pertama, 10 tips emas. Sebelum tu Syah minta husband Syah teman kalau Syah buat live kan. Bila buat live 2 orang ni, dia macam best sikit. Kalau live sorang-sorang lagi, macam cakap sorang-sorang kan. So siapa yang dekat yang tengok kita orang punya live ni, kalau nak tanya apa-apa soalan ke apa ke, tanya je. Yang mana kita orang boleh jawab, kita orang akan jawab. Yang mana kita orang tak pasti ke, tak tahu, nanti kita orang akan jawab kemudian selepas kita orang tanya dekat kita orang punya mentor. Sebab kita orang pun masih baru dalam public gold. So memang banyak sangat benda yang kita orang kena belajar lagi. So yang mana kita orang tahu, kita orang jawab lah. Yang mana kita orang tak tahu, tak apa, nanti kita rujuk dengan kita orang punya mentor. Kan. Okey lah. Siapa nak jelaskan ni 10 tip emas ni? Tak nak jelaskan. Ini dia jelas. Habis tu duduk sebelah apa jadi patung cendana? Tapi korang sekejap Syah. Jelas tak suara? Cek suara dekat ni. Dekat ni. Kadang-kadang tak clear. Kita cek ni. Suara dekat ni. Kadang-kadang tak clear. Okey.
So hari ni first day kita punya lockdown. Semua duduk kat rumah. So Syah harap share lah kita orang punya video ni supaya lebih ramai lagi dapat ilmu tentang emas ni. Kita orang tak jual emas, okey? Kita orang dealer Public Gold, kita orang tak jual emas pun. Kita orang hanya bantu daftarkan join ahli. Lepas tu kita orang bagi ilmu emas. Tu je kita orang punya ni. Kita orang jelaskan tentang emas semua. Kita orang tak ambil duit orang. Kita orang tak jual emas pun. Sebab itulah Syah join Public Gold. Okey. Ni lah Syah yang buat Orang tu dia tak nak jelas tak apa, nanti kita suruh dia sambung tajuk lain, dia cover. Okey, 10 tip emas. Okey, yang pertama adalah paksa diri simpan emas bila dah mula kita terpaksa kaya. Maksudnya macam ni. Kita yalah nak mulakan emas tu nampak macam susah kan mula-mula, tapi cara dia paksa diri. Bila kita dah paksa simpan, lama-lama emas kan nilai dia makin bertambah. So secara tak sengaja terpaksa kaya. Semua orang pun nak kaya, tapi kadang-kadang tak nak menyimpan emas. Tapi nak mulakan mesti cara kena paksa dulu. Bila dah paksa nanti dia dah faham, nanti dia jadi ketagih pula kan. Ada yang dah ketagih menyimpan emas. Okey, yang kedua, harga murah. Simpan lebih supaya dapat puratakan harga emas. Harga murah. Sebab apa? Public Gold, macam Public Gold, harga lebih murah daripada harga pasaran. Hari ni tak check harga emas berapa. Tapi biasanya ada beza dalam 10-12 ringgit macam tu kan. Okey, yang ketiga, niat menyimpan emas hingga boleh jadi pembayar zakat. Yang ketiga ni, kadang-kadang ada orang yang dia kata kalau dia simpan banyak-banyak nanti nak kena bayar zakat pula. Macam tu kan, dia jadi takut pula kan. Kenapa nak takut untuk bayar zakat tu kan? Bayar zakat tu kan bagus. Kan kita boleh bantu orang. So kita simpanlah emas. Kita niat simpan emas banyak-banyak sampai kita mampu untuk bayar zakat tu. Walaupun kita menyimpan emas, kita dapat bantu orang lain kan, macam tu. Okey, yang keempat, masa itu emas, jadi mulakan sekarang. Sekarang masa untuk masa untuk emas. Tak payah nak tunggu. Kalau orang kata nak tunggu harga turun lah baru nak menyimpan, tapi bila dah harga turun tak juga simpan-simpan. Macam tu, tak juga mula kan. So masa tu tak berlalu, nak tak nak, kalau orang kata nak menyimpan, mulalah daripada sekarang. Kalau dah ada duit, mula daripada sekarang. Macam tu kan. Yang kelima, tetapkan target dan matlamat dahulu dalam menyimpan emas. So kalau korang nak menyimpan emas, kita letakkan target, macam nak pergi Mekah ke atau nak beli rumah ke, macam tu. So korang kena ada target lah, matlamat. Bila dah sampai matlamat, korang kumpul emas tu, dah sampai dia punya target matlamat tu, korang bolehlah jual korang punya emas tu. Macam contoh nak bayar deposit rumah kan. Deposit rumah berapa? 10%. 10% daripada harga rumah kan. So bolehlah korang jual emas tu. Lepas tu bolehlah bayar deposit beli rumah kan. Lepas tu yang keberapa? Keenam. Pilih emas rendah susut nilai sebagai simpanan emas. Sebagai simpanan. Sebab apa? Emas yang susut nilai rendah ni biasanya adalah emas 999.9. Macam tu. Okey, kalau kita pilih macam emas yang perhiasan tu, susut nilai dia tinggi. Biasanya dalam 20% ke 30% dia punya susut nilai untuk emas perhiasan. Sebab apa? Emas perhiasan tu kan dia 916 bukan 999. Kenapa dia 916? Kadang-kadang orang tak tahu kan kenapa dia 916. 916 tu bermaksud 91.6% adalah emas. Selebihnya adalah bahan logam lain yang dicampur di dalam emas tu. Sebab itulah emas perhiasan susut nilai dia sangat tinggi kalau kita jual. Nak jual balik kan. Kalau emas 999 ni biasanya dia emas 999 tu maksudnya emas tu dia punya persen dia 999% emas. Emas tulen. Dia adalah emas mana, sebab tu dia lembut. Jadi dia tak sesuai untuk buat emas perhiasan. Hai Mira. Thank you tengok aku punya live. Yes, memang betul. Baik beli emas. Sekurang-kurangnya duit tu tak ada ke mana. Betul. Kalau macam kau kan berniaga, suka menyimpan emas untuk orang kata untuk jangka panjang,
untuk simpan emas lebih baik emas 999 sebab susut nilai dia sikit je. Susut nilai dia 6% ke 9%. Kalau emas perhiasan berapa tadi 20% hingga ke 30%. Kadang-kadang secara purata. Kadang-kadang nasib tak baik, kita tak tahu, pergi kedai kadang-kadang sampai 40% dia potong kita punya harga emas tu susut nilai dia. Susut nilai dia sampai macam tu kadang-kadang kan. Terutamanya kalau emas yang ada emas putih, ada batu, susut nilai dia lagi sangat tinggi. Okey, yang seterusnya. Tak ada habis macam tu je. Kalau tak ada simpan, Kalau tak ada simpan memang duit tu habis. Sebabnya duit ni untuk dibelanjakan. Kalau ada cash kat tangan lagi cepat habis. Walaupun tak tahu benda beli apa tak penting, kadang habis juga kan. Okey. Yang ke-7. Simpan emas dengan ilmu. Emas boleh melayang jika tiada ilmu. Betul? Kena simpan emas, kena ada ilmu. Kalau orang yang biasa kalau dulu-dululah, kalau orang yang pandai ilmu emas ni, biasanya dia tak nak share dengan orang. Dia nak simpan dia sendiri. Tapi kita orang macam kat Public Gold ni, siapa yang daftar je join ahli, kita orang bagi e-book ilmu tentang emas. Bagi percuma lagi, dah lah daftar percuma. Join dapat lagi hadiah daripada mentor kita orang. So dapat ilmu juga dekat situ. Ilmu pun percuma dan korang boleh praktikkan dan ajar pada anak-anak pula kan. Supaya lepas ni nanti bijak menyimpan emas. Ilmu ni penting sebab apa? Kalau kita Public Gold ni, mentor kita ada mengajar tentang 10 hingga 15 kesilapan kalau kita beli emas. Kalau kita tak ada ilmu tu, kita nak beli emas memang boleh. Tapi masalahnya kita nak mengawal dia nanti. Kita nak mengawal dan untuk simpanan dia semua. Okey, contohnya lah. Macam semalam yang kita sembang semalam tu kan, kalau orang yang tak ada ilmu, harga emas naik dia susah hati, harga emas turun pun dia susah hati sebab dia tak ada perancangan. Dia tak ada perancangan, dia tak ada ilmu macam mana nak menyimpan emas tu dengan cara yang betul. Ada yang lebih teruk lagi sebab dia memang gila nak beli emas, tak ada duit, dia sanggup buat pinjaman untuk beli emas. Itu ada satu kesilapan membeli emas. Itu perkara yang tak sepatutnya. Buat pinjaman, lepas tu beli emas, lepas tu beli pula emas perhiasan, susut nilai pula tinggi. Lepas tu di mana untungnya? Nak bayar hutang dia ada dia punya bunga. Bunga. Kan pinjam 5,000 kena bayar bukannya 5,000. Lepas tu bila beli emas perhiasan pula, kalau 5,000, walaupun 4 tahun 5 tahun akan datang, kalau kita try jual sekalipun, kadang-kadang dia punya susut nilai dia tinggi, kadang-kadang mungkin tak lepas modal pun ada. So sebab itulah kena ada ilmu bila nak menyimpan emas ni. Tak payah tengok jauh ke masa pandangan. Contohnya kalau kita pinjam 5,000, interest kita pinjam tu 10%, 500. Kita beli emas bernilai 5,000. Lepas tu dalam masa 3 bulan terdesak apa ke, kita jual balik emas tu. Tak sampai 5,000 pun kita dapat. Mungkin dalam 4,200, 4,300 macam tu je. Hutang kita kena bayar lagi. Kita ada hutang dalam 1,000 lagi. Lepas tu emas tu pula harga dah susut nilai. Kita dah dapat value dia. Okey, kita sambung yang ke-8. Tip emas ni. Dia kalau bersembang lagi nak huraikan sebenarnya banyak. So kita ambil poin-poin je lah. Okey, yang ke-8. Biar sedikit asalkan konsisten menyimpan emas. Betul. Ada orang kadang-kadang dia kata, mana ada duit nak beli emas banyak-banyak. Tak mampu beli banyak, beli sikit-sikit. Lepas tu, macam di Public Gold, kita orang ada yang account gap tu. Paling minimum RM100. Kalau kita jenis orang kata berniaga hari-hari, insya-Allah sekurang-kurangnya sebulan nak simpan RM1 dekat account gap tu. RM100 ke account gap tu. Rasanya mampu. Mampu insya-Allah. Kita kalau tak mampu, kita paksa biasanya boleh. Kalau kita simpan dalam pos kita RM100 tu pun satu hari habis. Silat-silat habis. Membazir tak tahu pergi mana, nak pula pergi kedai RM2 kan. Ada emas ni kalau sesak-sesak memang tak payah nak minjam dekat orang dah. Betul. Kalau sesak-sesak tak payah nak pinjam ke orang, betul. Sebab benda ni kan Mira, aku pun dah lalui tahu benda ni. Sesak-sesak kita ada barang kemas, kita jual. Kalau apa-apa orang luar pun kadang tak tahu kan masalah kita semua kan. Kita jual je barang kemas kita, asalkan jangan meminjam atau minta ke orang kan. Okey, kita sambung yang ke-9.
Mula dahulu baru tunggu, bukan tunggu dahulu bila nak mula. Mula dulu. Lepas tu kita tunggu. Tengok emas tu naik ke tak semua. Ada orang dia tunggu emas tu turun. Padahal emas secara ikut sejarah emas lah. Emas ni dia kalau turun sikit je. Tapi kalau ikut zaman mak-mak kita dengan zaman sekarang, sebenarnya harga emas tu meningkat. Dia sentiasa menaik. Apa ni? Emas tu dia memang ada kejatuhan harga dengan susut nilai. Tapi dia tak ketara dan jumlah tempoh yang agak pendek lah. Lepas dia turun tu, dia akan naik dalam satu jangka masa yang panjang dan ketara. Sebagai kalau kita tengok sekarang pasaran emas pun setiap minit dia akan menaik dalam 25 sen per gram. 25 sen, 25 sen. Ikut harga pasaran dunia. Tapi sekarang ni kalau nak tengok dia susut pun susah lah. Mungkin dalam setahun mungkin ada sekali ke dia susut nilai macam tu. Itu pun tak besar. Mungkin sebab 1 hari 2 hari je. Sebab tu kalau dia akan naik nanti dia akan naik. Okey, contoh mungkin dia turun 1.06% 1 hari atau 2 hari tu kan. Okey, lepas tu nanti dalam setahun tu nanti dia akan naik. Naik mungkin dalam 20-30% macam tu. Kalau nak mula tu kita mula daripada sedikit dulu lah. Jangan nak mula sikit-sikit. Yang penting bermula. Kalau tak mula langsung sampai ke sudah tak ada apa. Dia boleh jadi macam ni juga. Kita kena mula sedikit dulu. Jangan tunggu. Sebab apa? Kita tunggu harga emas turun. Belum tentu kita ada duit nak beli emas. Masa harga emas turun. Kita ada duit, harga emas tu tinggi. Lepas tu kita akan bagi tahu harga emas tu kenapa tinggi sangat. Tak mampu nak beli. Okay? Jadi kalau kita sendiri tentukan masa yang sesuai dengan kita bila kita nak beli. Sebab itu kita di Public Gold ni dia ada scheme gap, gold accumulation program tu. Scheme emas terkumpul tu. Di mana anda boleh kakak boleh masukkan seminimal RM100 je. Bila masa tak ada komitmen. Bila masa tiada komitmen, bila masa masuk yang mampu orang masukkan. Yang penting dia bukanlah pinjaman, ikut kita kan. Kita join di account gap ni, kita tabung. Macam kita menabung. Macam account bank, kita nak masuk. Cumanya bezanya dalam account gap ni, dia bertukar kepada bentuk gram lah. Gram emas, bukan nilai ringgit Malaysia. Okey, kita sambung ke last sekali. 10 yang tadi tip emas yang ke-10, simpan dahulu baru berbelanja. Bukan belanja dahulu baru nak simpan. Betul. Contoh dapat gaji, simpan dulu. Kebiasaan orang kita ni, dia dapat gaji ke, dia dapat income apa-apa duit ke, dia fikir nak belanja dulu. Ada lebih baru dia simpan. Itu cara yang salah. Sedar diri. Ada duit, pergi belanja dulu. Semua nak beli. Lepas tu tiba-tiba terlebih bajet pula. Dah tu bila nak menyimpan kan? So kena simpan dahulu. Kita simpan duit kertas tu. Dia susah kita nak pegang sebenarnya. Benda tu dia asyik keluar je. Sebab duit untuk dibelanjakan. Emas untuk disimpan. Sebab kalau contohnya kalau kita bawa 1 dirham emas tu, walaupun dia harga dia 1,000 lebih, kalau kita nak masuk KFC, kita kena bayar 1 dirham emas tu, sayang lah kan. Takkanlah kita nak bayar 1 dirham emas. KFC tu belum betul lagi dia nak bayar kita jumlah 900 lebih duit bagi balik ke kita. Betul tak? So okay, itu adalah 10 tips emas. Okay, kita ke topik seterusnya. So ada ke yang nak tanya? Thank you yang tengok kita orang live. Syed, Idham, Tapau, Si Iskandar, Mira, thank you. Siapa lagi? Okay, korang kalau boleh share lah kita orang punya video ni. Sebab banyak info yang kita orang boleh share. Dan insyaAllah next time pun kita orang akan share tentang emas ni. Okay, kita pergi ke topik seterusnya. 9 kelebihan utama emas di public gold. Di public gold. Okay, kadang-kadang orang mesti tanya kenapa nak sangat ni beria ajak orang join public gold, beli emas kat public gold semua kan. Sebab apa? Kenapa? Apa kelebihan dia? Dia ada 9 lah kelebihan dia. Tapi kalau orang dah join public gold ni, sekejap lagi bukan 9 kelebihannya, rasanya lebih. Terlalu banyak sebenarnya kelebihan dia. So kat sini saya ada senaraikan dalam 9 kelebihan utama public gold. Apa kelebihan utama emas di public gold? Yang pertama, harga emas per gram lebih murah. Macam semalam siapa tengok dekat Syah punya wall Facebook, Syah ada letak perbezaan harga semasa emas pasaran Malaysia dengan
harga emas di Public Gold. Semalam share tentang emas 916 punya harga kan. Di Public Gold 1 gram 245 ringgit. 245 ringgit. Nanti cek balik, lupa pula. 245 ringgit per gram dekat Public Gold. Dia tak ada harga tak ada cas tersembunyi tau. Okey, 245 gram untuk Public Gold. Lepas tu harga pasaran emas RM262.97 per gram. Emas 916. Ini yang semalam punya. Ya, hari ni kita orang tak sempat pula nak check. Kalau nak nanti scroll dekat Syah punya Facebook, ada Syah letak dekat situ dia punya info. Okay. Ini harga emas bagi emas 916 lah, emas perhiasan, bukannya 999. Itu tapi emas 99 pun dia ada beza. Macam semalam harga emas 999 RM286.80. Harga untuk Public Gold punya emas 999 275 per gram. So dia banyak beza. 286.80 tu tolaklah dengan 275 ringgit tu. Nampak beza dia kan? Berapa beza tu? RM10, RM11. RM11.80. Beza harga tu. So lebih jimat. Kenapa? Ada yang tanya pula, kenapa Public Gold ni dia punya emas lebih murah? Sebabnya Public Gold dia ada kilang sendiri. Dia ada kilang emas sendiri. So dia lebih murah. Dia punya upah semua lebih murah lah. Lepas tu kita yang kedua, kelebihan utama emas Public Gold ni, jaminan beli balik walaupun rosak. Kalau korang beli emas dengan Public Gold, sekiranya korang beli dia putus ke, patah ke, rosak, cala apa semua kan, Public Gold tetap akan membeli semula emas tu kalau korang nak jual. Tak ada masalah. Setengah kedai emas, kita beli dengan dia, kalau dah cala, dah patah, pergi jual balik, dia tak nak ambil dah kadang. Susah kan. Tetapi Public Gold dia ada tu, ada jaminan beli balik walaupun rosak. Okey, yang ketiga, keupayaan beli balik dalam jumlah yang besar. Nak jual nilai emas 1 juta pun dekat Public Gold pun boleh. Sebab pernah ada kan 8 juta tak silap. Ada satu hari tu dia ada seorang jual emas tu. Seorang penyimpan emas Public Gold ni, dia nak liquidifykan aset dia, gold yang emas tu bernilai 8 juta. Dan dia boleh beli. Dia Public Gold dia beli semua dalam satu jangka masa tu, satu hari dia settle, terus keluar duit. Tak ada masalah apa pun. Jadi keupayaan membeli Public Gold ni adalah besar. Dan sebab Public Gold ni murah, sebab apa? Dia ada kilang sendiri. Lepas tu dia keluar kurangkan kos melalui orang tengah, ada peruncit, lepas tu borong, kos pengiklanan, semua dia kurangkan lah. Sebab dia berdasarkan sistem dealer. Dealer. Sekarang pun ada Facebook Facebook live semua free kan, tak perlu lah bayar sangat, betul tak? Kalau perlu bayar sangat, kos dia kurang lah. Okey, kita masuk yang kelebihan yang keempat, pelbagai pilihan jongkong dan dina. Jongkong emas atau gold bar bermula daripada 0.5 gram hingga 1 kg. Kalau korang dah simpan banyak dekat dalam tu, terutama macam account gap tu kan, korang menabung sikit, tiba-tiba kata dah cukup 1 kilo, korang nak keluarkan seketul gold nama dia, jongkong emas kan, jongkong emas yang sekilo tu korang nak keluar pun boleh. Biasanya Public Gold akan keluarkan, tak ada masalah. Lepas tu macam dina emas pula, dina emas bermula daripada 0.5 dina hingga ke 1 dina, 5 dina dengan 10 dina. Dia ada pilihan. Kadang-kadang ada orang ni dia ada, contoh dia ada 20 gram, dia beli 20 gram, dia tak naklah keluar seketul, dia keluarkanlah kiralah 10 dina berapa ya, tak ingat. Tapi kalau 1 dina berat dia 4.25 gram. So korang bolehlah bawa keluar. Ikut korang nak keluar yang 1 dina ke 5 dina ke. Kalau cukup gram dia, boleh bawa keluar. Macam jongkong emas tu juga. Okey, yang kelima, diterima meluas oleh Arhanu. Letak je emas Public Gold ni dekat Arhanu, dia akan terus terima biasanya. Ini ada semalam saya terbaca satu komen lah kan, saya ternampak. So
komen ni komen tu cakap apa, dia nak pajak emas tu untuk apa ni, masa lockdown ni. Tapi emas tu bukan public gold memang. Dia mungkin dia beli daripada bank ataupun institusi kewangan yang tak lain. pasti dia brand apa, daripada kedai mana. Dia nak pajak dekat Arano tak terima. Sebab dia bukan daripada public gold punya emas. Tapi kalau macam kita beli emas public gold, pergi je dekat Arano, automatik dia akan terima walaupun tak kisahlah jongkong emas ke, perhiasan ke, emas perhiasan ke apa kan. Dia Arano akan terus terima. Sebab apa? Public gold ni dia ada kerjasama dengan Arano. JV, joint venture dengan Arano lah. So dia mudah. Kalau kita tak lagi branch, kita boleh pergi Arano lah kan. Arano public apa ni, pejabat pos ada apa Arano. Dan lagi satu kan, yang Arano tak terima ni sebab apa? Kadang-kadang emas yang kita beli ni daripada bank ataupun institusi kewangan yang lain, dia ada seal tau. Dia ada seal dia dengan apa ni, nombor dia ada sampul dia. Dan syarat-syarat untuk mengekalkan apa ni harga tu adalah sampul atau seal dia jangan koyak. Jangan rosak, dan emas tu jangan kemek. Sekiranya kemek, rosak ataupun sampul terkoyak sekalipun, pihak bank ataupun pihak yang menjual tu tak akan terima balik emas tersebut. Sebab tu kalau apa ni, selain daripada emas public gold, Arano dia tak terima tu. Sebab itulah sebabnya yang seal tu, sebab dia kena buka seal untuk mengetahui ketulinan sebenar emas tersebut. Sebab kadang-kadang kita beli dengan lain punya kedai emas, dia tak ada surat tu, CJ ketulinan tu. Dia tak ada CJ ketulinan dia. Tapi macam barang apa, emas yang kita beli dengan public gold, dia akan bersertakan sijil. Setiap satu akan dikenakan CJ ketulinan dia. Ini masuk yang bab ke-6. Emas disertakan CJ ketulinan. Setiap emas yang kita beli di public gold akan disertakan CJ ketulinan emas yang kita beli tu. So tak payah risau bila kita letak. Kadang-kadang tak ada apa tu, kalau tak ada tak dia ada punya sijil, tak apa. Tak, maksudnya tak ada sijil ketulinan tu tak ada, tapi dekat kita punya emas tu dia ada ni tahu, ada public gold, dia ada tulis. So dah tahu dah itu public gold. So kita tak perlu risau, sebab bila tahu je public gold, dia memang ada bukti ketulinan emas tu. Sebab tu Arano terima kan. Kalau macam yang apa ni, emas yang kita beli daripada bank ataupun institusi kewangan yang lain tadi, selain daripada public gold, kalau seal dia dah koyak, susut nilai dia akan meningkat dalam 20%. Jadi kalau bank tu, mungkin bank tu tak akan terima balik yang dia jual tu. Jadi anda apa ni, abang-abang kakak terpaksa pergi kedai emas biasa untuk jual emas tersebut. Dan biasalah kalau harga kedai emas biasa, dia akan susut nilaikan dalam 20%, 20 hingga 30%, bergantung pada harga emas masa tu. Jadi rugilah. Okey, kita ke yang apa, ke-7. Banyak cawangan di seluruh Malaysia. Di Malaysia, public gold ni dia ada 18 cawangan dekat setiap negeri kecuali dekat Perlis. Lepas tu selain daripada dekat Malaysia dah ada 18 kan. Lepas tu kita ada dekat Singapura, kita ada dekat Jakarta, Indonesia dengan Brunei. So sesiapa kat luar sana, orang Indonesia ke nak join public gold pun boleh. Kalau korang hari tu Syah dengar siapa cakap Tuan Hashim tu. Dia cakap kalau kata kita ada kawan-kawan Indonesia tu kan, kita ajak dia join, contohlah join public gold jadi dealer. Boleh tahu. Indonesia, orang Indonesia nak join jadi dealer public gold boleh. Bila dia balik Indonesia nanti dia boleh buat bisnes kat sana. Macam tu kan. Sebab orang Indo ni dia macam kita sini. Okey, dia orang datang sini kerja cari duit. Jadi tempat tinggal semua ditanggung oleh majikan. Jadi finance cost kuasa membeli dia orang agak tinggi sikit banding kita, sebab dia tak perlu bayar rumah, dia tak perlu bayar kereta, tak perlu apa ni makan, semua makan minum tanggung tu. Kalau mereka apa ni yang kerja-kerja bahagian kilang ke apa, ada member yang Indon semua, macam ni lah senang. Kalau jadi dealer lah, dia boleh kalau ajak. perempuan ni dia minat emas,
Betul. Masa Syah kerja kilang dulu, masa zaman bujang kerja kilang, Indo ni diorang dapat gaji, diorang akan beli emas, beli cincin apa semua. Diorang akan simpan. sebab diorang ni macam ada matlamat lah macam ni kan. Diorang ada target. Kalau diorang balik Indonesia nanti, sebenarnya diorang ada duit, ada simpanan, ada aset macam tu kan. So kalau diorang balik Indonesia, dah tentulah aset yang paling mudah dia nak bawa tu emas. Takkan nak bawa tanah atau rumah kan. Macam susah pula dia punya proses kan. Itu kena pergi cerita lain pula kan. Itu untuk kalau dia jadi dealer. Sebab ada yang tanya, boleh ke orang Indonesia nak beli barang emas public gold? Jawapan dia boleh. Boleh, tak ada masalah. Kalau orang yang contoh dia join jadi dealer, dia pandai tackle yang Indonesia tu, dia ajar apa semua kan. Tak, pasaran dekat Indonesia 10 kali ganda daripada Malaysia. Sebab dia pun baru buka lagi. Dia ada satu je cawangan dekat Indonesia, di Jakarta sahaja. Siapa yang orang kata sekarang ni tengah cari peluang nak buat bisnes dengan public gold, ini adalah peluang. Korang kalau jenis ada kawan-kawan Indon tu, lagilah korang ajak dia orang, ajar dia bagi ilmu. So benda tu peluang sebenarnya. Okey, itu bab yang untuk jadi dealer lah. Okey, kita pergi sambung yang ke-8 tadi. Yang ke-8 apa kita punya tajuk? 9 kelebihan utama emas di public gold. Okey, yang ke-8 Sistem jual beli 24 sistem jam sehari. beli dan jual 24 jam sehari. Bila-bila masa boleh membeli emas dengan public gold ni. Bila-bila masa boleh beli 24 jam 7 secara online. Ataupun kalau korang dah beli, korang boleh ambil dekat branch atau korang minta dia post sampai ke rumah. Dan post tak perlu risau, post adalah berinsurans. So tak perlu risau korang punya emas tak sampai ke, hilang ke. Tapi setakat inilah tiada lagi customer public gold yang tak pernah tak dapat dia orang punya emas walaupun order online. Biasa akan sampai dengan selamat. Okey. Yang ke-9, yang terakhir, jual beli emas patuh syariah. Ini yang ramai orang selalu orang soal kalau pasal emas ni kan. Okey, jual beli emas memang patuh syariah lah. Untuk yang public gold memang patuh syariah, tak perlu risau. Sebab dia ada sijil-sijil apa dia semua kan. Dia ada sijil dan kita ada 6 panel syariah yang dalam public gold tersebut. Lagipun satu, kalau dia tak patuh syariah, dia tak akan uruskan sistem zakat kita kalau kita melebihi sesuatu yang simpanan emas tertentu tu. Okey. Ada tak yang nak tanya? Thank you pada yang tengok. Okey. Okey, kita pergi ke topik seterusnya. Apa untungnya menyimpan emas? Kadang-kadang ada juga orang tanya, apa untungnya menyimpan emas kan? Okey, dan itu bab yang itulah ada orang tanya, apa untung menyimpan emas? Sebab Syah pernah ajak kawan-kawan semua, jom lah simpan emas semua. Ada yang cakap, wah aku tak minat lah nak simpan emas. Pelik pula Syah. Bila dia cakap, dia tak minat menyimpan emas. Okey, sekarang ni bukan masalah minat atau tak minat. Duit minat tak? Kalau minat duit, korang sepatutnya lebih berganda-ganda minat dekat emas tu. Sebab apa? Emas adalah duit sebenar. Duit Malaysia, duit ringgit ni pula dia punya nilai dia dia tak kalis inflasi ya. Emas sebab pula kalis inflasi. Sebab emas ni dia duit sebenar. Dia adalah salah satu komoditi bentuk fizikal. Bentuk fizikal ni kalau disokong ni, dia kalau berkaitan dengan ekonomi, dia bergantung pada sistem penawaran dan permintaan. Okey, emas kita ni, permintaan dia tinggi tau. Seluruh dunia permintaan dia tinggi. Reserve, kalau kita tengok reserve emas di seluruh dunia ni paling tinggi dari mereka, lepas tu diikuti oleh negara-negara lain. Menunjukkan bahawa benda ni memang cukup berharga, cukup tinggi. China pun nak lawan dah dengan ni. Sekarang ni China pun tengah sibuk nak mengumpul emas, simpan reserve dalam negara sebab dia tahu Amerika banyak emas kan. Lepas tu dia kalau sistem ekonomi ni, benda-benda bentuk komoditi fizikal ni yang tak terikat dengan harga yang ditentukan oleh kestabilan politik dan semua tu tak terkesan sangat oleh sistem ekonomi atau inflasi dunia ni. Dia macam penawaran emas ni terhad, permintaan dia tinggi, jadi harga dia mesti akan naik tinggi. Memang tinggi gila. Kalau dia turun pun turun dalam sikit, dalam jumlah yang sikit, jadi masa yang pendek. Berbandingkan dengan currency fiat money. Fiat money dia adalah satu benda, satu medium perantaraan yang kita gunakan untuk pertukaran barang. Dia adalah macam kita panggil banknote. Banknote ni tak ada apa sebenarnya.
Kalau banknote ni, kita tengok dia adalah macam kertas atau plastik distampingkan dengan corak-corak tertentu, nombor, dan yang penting sekali dia tulis itu sah diperlakukan dengan nilai. Dekat US pun dia akan tulis sah diperlakukan dengan nilai. Itu kalau hari ni dia sah, kalau esok tiba-tiba tulis tak sah. Kalau terus esok tak sah, tak ada nilai. Lagipun kalau macam emas ni, harga komoditi ni, kita tak bandingkan dia dengan logam lain sebagai wang, tahu tak, sebagai medium perantaraan untuk pertukaran. Kalau macam banknote ni, fiat money ni, kita perlukan satu nilai mata wang yang kita boleh jadikan sebagai tanda ukur paksi dia. Dan kita sekarang ni satu dunia kita gunakan USD sebagai paksi pertukaran mata wang. Jadi kalau contoh kalau nilai mata wang USD ni kuat, tinggi, maksudnya negara lain dia akan rendah, dia akan lemah wawangan dia. Sebab apa? Kalau kita import barang daripada Amerika, mesti dia orang akan tekankan menggunakan pembelian guna USD kan. Jadi kita kena tukar duit kita kepada USD baru kita akan dapat barang dia. Kalau harga inflasi maksudnya kuasa membeli kita rendah, kenaikan harga barang-barang keperluan seharian kita yang meningkat secara mendadak. Kalau inflasi itu tinggi, maksudnya nilai berian kita rendah, kuasa membeli kita rendah. Jadi kita perlukan lebih banyak nilai wang kertas tersebut untuk dibelanjakan pada barang-barang yang sama, barang-barang yang sama pada harga yang lebih tinggi. Kalau emas dia tak perlu. Sebab emas dia ikut pasaran harga dunia. Dia ikut komoditi harga dunia. Tak ada mana-mana pun negara dalam dunia ni mengatakan bahawa emas ditentukan oleh harga negara saya. Nanti ada pula harga kat negeri ni, harga dia negara ni murah, negara ni mahal kan. Sebab itu emas dia sekata harga kan. Dia sekata sebab kita bawa yang mana pun emas kita bernilai. Sebab dia adalah komoditi macam emas ni bukan macam komoditi macam beras semua yang boleh ditanam balik. Dia komoditi ni, emas ni, dia galian ni Allah yang bagi dalam satu jumlah, dia akan terbentuk dalam satu jumlah, dan jumlah masa dia terbentuk tu agak lama. Jadi penawaran dia terhad, kurang dan terhad, menyebabkan nilai dia tinggi. Sebab emas ni dah zaman berzaman dah, sejak peradaban kita dah guna. Emas pertama kita guna adalah yang manusia guna adalah pada tahun 650 Masehi. Lepas tu duit shilling emas yang pertama ditempa oleh King Croesus daripada Kingdom Lydia ataupun negara Lydia pada abad yang ke-100 selepas kemunculan emas yang pertama. Maksudnya jadi zaman Nabi dulu bukanlah waktu mula-mula. Sebelum zaman Nabi lagi dah digunakan emas. Cuma cara Nabi kita dia perhalusi tersebut dengan dengan hadis-hadis yang terdapat dalam Al-Quran supaya menggunakan emas tersebut sebagai perantaraan kita. Sebab Allah dah nyatakan bahawa ganjaran yang dalam perut bumi yang dikeluarkan untuk kita sebagai manusia ni adalah seperti emas. Dia tak nyatakan yang ringgit Malaysia, US dollar. Dalam Al-Quran pun tak ada tulis duit kertas. Duit kertas, duit shilling ke. So tadi apa untungnya simpan emas. So siapa yang lepas ni kalau yang tak minat simpan emas tu, belajarlah minat. Sebab apa? Rugi tau. Okey, apa untungnya simpan emas ni? Okey, nilai jangka panjang terjamin. Maksudnya macam tadilah, nilai emas tu kalau untuk jangka pendek tu tak nampak lah dia punya perbezaan untung harga kan. Tapi dia untuk jangka panjang. Macam dulu zaman Nabi dulu 1400 tahun dahulu, satu dinar emas berada 4.25 gram boleh beli seekor kambing. Sehingga hari ini harga satu dinar sekitar RM1,200 masih boleh mampulah untuk membeli seekor kambing. So dia tetap relevan daripada zaman ke zaman semua kan. Kalau dulu macam sebelum video ni saya pernah cakap, cubalah zaman mak-mak kita dulu kan, emas kan RM35, RM30 ke RM35 macam tu kan 1 gram. Kalau RM100 tu boleh dapat dalam 3 gram, lebih kurang lah ya. Cuba zaman mak kita dulu, kita simpan dia punya RM100 tu, bawa ke zaman kita, dapat tak 1 gram tu? Tak dapat. Tapi kalau nak join gap tu boleh masuk. Itu tak sampai 1 gram lah kan. Dia ada dia punya persen-persen berapa peratus. Contohnya ini adalah, nampak ke? tak nampak.
Tak nampak. Tak boleh nampak jelas. Sebab itu. Contohnya kata Terbalik. terbalik dah mirror dah, tak nampak dah. So itu nanti nak hurai sekarang ke? Kelebihan dia simpan emas ni. Okey. Mana tu ya? Sini. Apa untungnya simpan emas? Okey. Kita kalau ikutkan website Gold Price Organisation ni, Gold Price Performance Malaysia Ringgit, hari ni emas mungkin akan menurun sedikit lah ikut jangkaan dia. Tapi dalam 30 hari nanti dia akan naik sebanyak 7.06%. Dalam masa 6 bulan dia akan naik pada 6.22%. Okey. Yang paling penting kalau kita tengok sekarang, dalam masa 20 tahun yang akan datang, harga emas akan meningkat sebanyak 680.35%. Agak-agak berapa dah 1 gram? Agak-agak berapa 1 gram? 1,000 ada kot. Lebih. Mungkin tak pasti lah, tapi sebab ni kejap. Yang ni tapi ianya tak mustahil sebab zaman mak-mak kita dulu pun 1 gram emas 30 ke 35 ringgit je. 1 gram. Masa tahun 80-an, tahun 2000. Tahun 2000 dulu pun emas baru dalam 35 gram. 35 ringgit 1 gram. Sekarang ni dah 20 tahun kemudian ni, sekarang ni 2021 ni 1 gram dah jadi RM275 per gram. So nampak bezanya. 20 tahun lagi mungkin inflasi ke apa, kita tak pasti apa berlaku perubahan dunia ni kan mungkin. Tapi yang paling pastinya kenaikan harga emas ni memang kau 20% dalam 20 tahun ni. Mungkin harga 1 gram pun akan meningkat jadi 500 lebih, 600 lebih 1 gram. So ada ke soalan? Okey. Tak apalah, kita sambung terus ke topik seterusnya. Kenapa ramai orang simpan emas di public gold? Kan orang tanya kenapa. Dia sebenarnya ada dekat ni tadi. Dia macam kelebihan kan. Tapi ini inilah ada orang tanya kenapa ramai orang simpan emas di public gold. Biasalah orang kadang dia nak tahu kenapalah ramai yang ni kan. Okey. Pertama, ada 18 cawangan di seluruh Malaysia kecuali di Perlis. Sebab apa? Dia mudah lah, maksudnya setiap di seluruh Malaysia ada dia punya branch. So senang untuk berurusan, untuk jual beli ke apa ke kan. Okey. Lepas tu yang kedua, urus niaga patuh syariah. Macam yang tadi dia cakap patuh syariah. Yang ketiga, jaminan beli balik walaupun rosak. Public gold ni ramai orang suka beli dengan public gold ni sebabnya walaupun kita punya emas kena gigit kerengga, emas kita patah ke calar ke apa semua kan, memang dia bagi jaminan dia akan beli balik kita punya emas. Dan dia ada hubung kait dengan yang topik topik tadi dan juga yang kelebihan kan. Lepas tu ada kaitan dengan Ahranu tu lah. Pasal kerosakan emas, dengan seal dia sekali, dengan sijil ketulinan, dengan sampul-sampul tu, benda-benda tu lah. Okey, yang keempat, stok tiada had. Dengan public gold ni stok tiada had. Ada je sebab kita ada kilang sendiri kan. Okey, yang kelima, diterima meluas oleh Ahranu. Contoh kita beli dekat di duduk KL, kita beli apa kan, tiba-tiba kita balik kampung, kita nak gadai sesak-sesak tiba-tiba kan, ada dinar, 1 dinar dalam purse tu kan, kita pergi ke Ahranu yang terdekat, so dia boleh terima lah, tak ada masalah, dia terima meluas oleh Ahranu. Kena faham tu. Ahranu ni senang dia tengok je public gold, okey, boleh settle. Macam tu, dia senang, dia boleh terima kan. Okey, yang keenam, harga murah dan tiada cas tersembunyi. Tadi Syaril sebut dekat public gold ni harga dia lebih murah. Macam saya bagi tahu tadi, yang harga emas Malaysia berapa, dia harga emas public gold berapa. Kilang untuk pembuatan emas tu, untuk lebu kan, dan bentuk dia. Lepas tu dia tak ada kos-kos macam kos orang tengah, pemborong, peruncit semua tu, dan juga dia kurangkan kos pengiklanan. Dia tak advertise murah. Bayar 35,000 5 minit untuk TV, untuk radio. Lepas tu yang penting dia tiada cas tersembunyi. Perasan tak kalau korang pergi kedai emas, dia tulis dekat dia punya papan, biasanya tulis contohlah emas 916, harga dia hari ni RM175 contoh.
ke nak ambil harga semasa sekarang. 200 berapa tadi? RM62. Contoh dia tulis kat papan tu RM262 per gram emas 916. Itu harga yang dekat pasaran. Tapi kadang-kadang kalau kita pergi kedai-kedai ada mahal emas tu, lagi. dia akan tulis harga. Oh, RM275. RM270. Kalau kita tanya, dia orang tak akan jelaskan kepada kita kenapa harga kat situ lebih mahal daripada harga yang ada di pasaran. Tapi kalau dia orang ambil balik harga tu, dia orang ambil lebih rendah daripada harga pasaran. Bila kita nak jual balik. Tu yang rugi tu. Okey. Apa tadi? Harga murah tiada cas tersembunyi. Kalau korang perasan, kalau korang beli barang kemas lah, contoh dia letak kat situ harga RM262 per gram, korang belilah 5 gram. Cuba korang kira betul ke tak dia punya harga. Kadang-kadang kalau kira balik, kadang-kadang harga sebenarnya lebih mahal. Sebab apa? Dia ada cas tersembunyi yang harga upah tu. Konon dia kata, kan dia letak harga tu kat situ, biasanya dia cakap tak termasuk harga upah. Kalau perasan lah, kalau pergi kedai emas, dia akan kata ini harga hari ni tak termasuk upah. Bila kita cuba kira balik, kalau siapa-siapa yang ada bil resit pembelian emas tu, cuba korang kira balik harga dia. Itu ada formula nak kira dia. Macam mana nak tahu harga emas tu kita betul ke tak dengan harga emas, sebab ada cas tersembunyi. Itu dalam topik emas perhiasan lawan emas 99. Itu ada dia punya formula untuk kiraan dia. InsyaAllah nanti kalau ada peluang ke semua, share cara formula kiraan tu supaya korang lepas ni lebih bijak sikit nak mengira beli emas kan. Okey, yang ketujuh, sistem booking harga 24 jam sehari. Yang ni saya suka juga. Sebab dekat Public Gold, contoh harga emas hari ni turun. Kalau kata semalam 275, tiba-tiba hari ni dia jatuh RM270 per gram. Korang boleh lock harga dekat online sahaja. Esok baru korang bayar, korang beli pun tak apa. Tengok, hari ni murah lah. Biasa dia ada ni lah sebelum pukul 12 tengah malam macam kan. Korang boleh lock harga tu. Lepas tu esoknya baru korang beli buat bayaran. Contoh tengah-tengah malam sebelum pukul 12 tu kan, saya saja duduk scroll tengok buka akaun Public Gold semua, tengok harga murah lah hari ni, okey lah, lock lah. Esok lah baru bayar. Korang boleh lock 24 jam. Tengok kan, bila harga turun boleh lock, senang. Macam Dato' Vida kita selalu cakap dia, kalau nak emas harga hari ni tak payah tu, lock je, tapi jangan lock dengan ILO. Tapi dengan Public Gold kita boleh lock, tak perlu bayar. Tak perlu bayar, kita lock je dulu. Lepas tu kita nak beli baru kita ni. Yang penting kita lock dulu harga dia. Kalau macam contoh kita beli online, sekarang kan banyak orang promote emas online kan. Yang buat live semua. Kalau nak kena cara lock dia mesti bayar deposit. Tak, bukan ILO tak. Macam tu kan. Kalau tak ada bayar deposit, tak dapat harga tu. Tapi di Public Gold, kita yang handle sendiri, kita punya account, kita boleh tengok harga tu, hari ni murah lah. Terus kita sendiri lock. Upline kita, siapa dealer yang recommend kat kita, kita tak tahu yang kita lock nak harga tu kan. Kita je yang tahu kita lock nak harga tu. Esok kita settlekan pembayaran. Kan senang. Lepas tu lock tak payah duit, tak payah bayar dulu kan. Kita lock je dulu. Okey, yang ke-8, emas disertakan CJ ketulinan. Macam tadilah, kenapa ramai orang simpan emas di Public Gold, sebab dia ada CJ ketulinan tu. Dan lepas tu kita tak perlulah susah hati, kedai emas diterima ke tak, kalau aku nak jual sesak-sesak ni, Arahnu terima ke tak aku punya emas kan. Tak payah risau. CJ ketulinan tu CJ ketulinan tu ada. Dan kalau kita punya emas Public Gold ni, memang dia ada tulis Public Gold kat situ, letak je dekat Arahnu, dah boleh terima terus. Dia tak ada nak pergi nak kaji nak siasat tulen ke tak tulen kan. Sebab dia dah ada CJ ketulinan tu. Perlu ingat lah, abang kakak perlu ingat. Yang CJ ketulinan tu lain daripada CJ harga ataupun surat harga yang kita beli daripada kedai emas. Itu biasa dapat bil resit je kan. Itu bil resit, dan dia ada bagi satu surat kan. Surat tu adalah surat bukti pembelian dan surat hak milik. Bukannya CJ ketulinan. CJ ketulinan tu lain. Okey, itulah antara berapa tadi? 8 jawapan daripada kenapa ramai orang simpan emas di Public Gold. Tu antara je lah. Tapi kalau orang dah biasa simpan emas ni, nanti banyak jawapan dia. Sebab dah tahu kelebihan dia. Sebab apa? Dia dah jadi gian menyimpan emas, lagi banyak kelebihan dia. Sebab dia dah tahulah apa kelebihannya kan. Okey, kita pergi ke topik seterusnya.
Hai, thank you pada yang like. Thank you pada yang like, yang bagi apa tu icon love lah apa tu kan. Okay, thank you korang. Minta korang share-share lah kita orang punya video ni sebabnya banyak ilmu kat sini. Kalau korang pergi kat kedai emas, beli emas harga RM20,000, RM30,000 pun korang tak dapat ilmu emas. Ni kita orang share ni live je. Okay, ini baru live yang kita orang boleh share. Tapi bila korang dah join Public Gold, korang dapat lagi ilmu lagi banyak daripada kita orang punya mentor semua kan. Okay, kita ke topik seterusnya. Yang ni, ini khas untuk apa? Orang yang boros. Emas adalah ubat penyakit boros. Bukan boroi, boros. Oh, boleh juga. Emas adalah penyakit ubat penyakit boroi. Sebab apa? Kalau dia simpan emas, dia tak ada banyak duit dalam tangan. Dia takkan membeli makanan yang banyak. Hari-hari McD, KFC, McD, KFC, McD. Jadi dia akan kurang boroi dia tu. Percayalah. Okay, maksudnya dia kalau dia menyimpan emas ni, dia tukar jadi sado lah. Tukar jadi sado lah. Tukar jadi sado lah. Sado kan. Sebab apa, duit dia pergi simpan. Dia tak membazir beli makanan. Dan dia akan berusaha keras membanting tulang dia sehingga jadi sado untuk simpan emas tu. Dia start lah merapu. Batuk Syah. Okey, emas adalah ubat penyakit boros. Sesiapa yang boros tu, ini ubat dia. Kot lah tengah-tengah, ya aku ni boros lah, apa aku nak buat ni, asyik habis duit je. Okey, emas adalah ubat dia. Dia punya jawapan ni adalah emas. Emas adalah ubat dia. Macam kita demam, cari Panadol lah, macam tu kan. Kita sakit perut, cari ubat angin, macam tu kan. Sakit boros pula. Penyakit boros, ubat dia adalah emas. Emas adalah ubat kepada penyakit boros. Asyik tu sebut boroi je. Emas adalah penyakit kepada boros. Emas adalah antara kesukaan manusia. Benda yang kita suka memang susah nak lepaskan. Macam tu je. Bila apa ni? Beza dengan duit. Beza sangat dengan duit. Sebab apa? Bila duit ni kita mudah dibelanjakan. Kalau korang tak percaya, cuba korang pergi shopping mall. Korang bawa duit cash letak dekat dalam korang punya purse tu dengan emas 1 dinar. Letak dekat dalam purse, korang pergi shopping. Korang beli barang semua. Korang mesti akan keluarkan, ambil, cabut satu korang punya duit. Dia akan jadi nipis. Bila habis, contohlah kata habis, agak-agak korang akan guna ke dinar tu. Biasanya dinar tu diorang takkanlah nak pergi kedai emas sebelah gadai nak pergi beli baju je. Contohlah kata macam Syah dulu, Syah suka beli gas kan. Takkanlah nak pergi kedai emas sebelah tu nak pergi gadai nak pergi beli handbag gas yang 500 tu kan. Kita akan fikir tak apalah, tak payah beli dululah, tunggu ada duit baru beli. Kita sesak macam mana kita takkan gadai kita punya dinar emas yang dekat dalam purse tu. Paling tak pun kita akan pergi ATM je, cucuk duit keluar balik. Itu pun kalau ada duit dalam ATM. Okey, itu adalah nilah emas adalah ubat untuk penyakit boros. So siapa-siapa yang ada penyakit boros tu, inilah dia ubat dia. Korang cubalah menabung emas. Tak boleh banyak, kita mulakan dengan RM100 dalam akaun Gap. Okey, yang terakhir kita punya topik info emas. Harga emas kadang naik dan kadang turun. Naik turun tu biasa. Lepas tu emas ni dia ada demand dan supply. Ada permintaan dan penawaran dia lah, di mana supply dia. Dan dia sebab dia adalah salah satu komoditi. Naik turun tu biasalah sebab komoditi tu diperdagangkan mengikut harga nilai semasa pasaran. Tapi sebagaimana kita bagi maklum tu, tak ada satu pun negara yang mengatakan bahawa emas yang dinilaikan dengan nilai duit mata wang mereka. So jangan risau bila harga emas menjunam. Dan jangan melatah untuk terus jual kerana takut rugi. Okey. Dia boleh semak dekat graf 5, 10 atau 20 tahun yang lalu, ternyata harga emas makin lama makin naik. Macam tadi saya cakap lah, zaman-zaman mak kita dulu, harga emas murah, 1 gram RM35. Macam zaman-zaman kita sekarang ni, dah 2021 ni, 1 gram emas RM275. Itu di Public Gold. Harga pasaran Malaysia mahal, 260
Lebih 200 tak, kita 274, dia 286. 280 plus macam tu lah. Hari ni tak check. Tak check kan. Tapi Syah letakkan follow pada harga Public Gold lah. RM275 per gram. Tapi itulah, jangan cepat melantah kalau harga emas tu turun. Macam-macam. Itu untuk orang yang tak ada ilmu sebenarnya. Untuk orang tak ada ilmu. Macam-macam makcik kat kampung luar sana yang banyak simpan emas tu. Kalau baca berita harga emas turun tu, hari ni ke esok ke 3 hari akan datang ke, jangan jual. Jangan risau. Sebab dia akan naik. Sebab kalau tiba-tiba hari ni, kita tak tahu, mungkin hari ni adalah hari last dia turun, macam-macam semua jual. Lepas tu dah jual, dapat duit, besok je berita dia dah naik 10 kali ganda. Kita takut dia kena serangan sakit jantung je. Harga emas ni bergerak setiap 5 minit setiap 5 minit dia meningkat. Sebab tu kita orang dekat Public Gold, harga emas ni diorang akan update setiap 20 minit. Dekat akaun, kalau dah join Public Gold tu, dia akan update setiap 20 minit, update harga emas. So sebab harga emas ni dia bergerak. Kalau ikutkan harga pasaran sekarang, kalau kita check dekat graf perdagangan emas, sekarang ni harga emas tak turun, dia naik. Dia naik antara berapa belas sen hingga 20 lebih sen dalam masa berapa minit lah. Sampai 50 sen. So biasa kalau harga emas dekat Public Gold ni dia macam lebih murah lah. Kan? Macam kadang-kadang ada beberapa hari Syah sajalah check yang dekat Malaysia punya harga kan, pasaran tu. Kadang-kadang hari ni macam semalam dekat Public Gold RM274. Lepas tu dekat harga pasaran Malaysia RM282 kan, tak sama. Lepas tu esoknya check harga pasaran harga emas dekat Public Gold RM274 lagi 1 gram. Tapi yang pasaran Malaysia punya dah naik 284. Dia naik. Tapi Public Gold masa tu dalam 2 hari 3 hari dia masih lagi harga yang sama tu. Dia macam lambat pula naik dia. Tapi dia faham lah, harga emas kat Public Gold memang lebih murah. Sekarang ni kadang-kadang orang duk WhatsApp pagi-pagi, Syah, hari ni harga emas berapa? Sebab dia orang tahu dah Syah Public Gold kan. Syah boleh bagi tahu harga Public Gold berapa, dan Syah boleh check harga emas semasa untuk pasaran Malaysia punya berapa. Dia memang ada beza. So okey lah. So kita dah cover dah semua topik. 6 topik hari ni. Pagi ni je. Sebenarnya banyak kalau nak cakap pasal emas ni. Ya Allah, Syah kadang celik mata sampai nak tutup mata malam pun duk WhatsApp lagi dengan orang cakap pasal emas. Tengah masak pun sempat lagi reply. Orang tanya macam mana nak join Public Gold, emas Public Gold tu okey ke, boleh jual ke apa ke. Okey. Ni nanti kita tahu apa itu inflasi kan. Nanti topik yang akan datang kita mungkin akan sembang rasa inflasi harga. Untuk abang kena terangkan lah. Inflasi perbanding inflasi dunia. Okey. Lepas tu kelebihan dan kekurangan menyimpan emas dan fiat money, bank note untuk satu jangka masa yang panjang akibat inflasi. Dan kita juga akan bincangkan secara ringkas apa kaitan inflasi itu dengan harga karipap semasa nanti. Okay, so terima kasihlah pada yang tengok kita orang live. Kalau bermanfaat, korang share kita orang punya video ni, sebab banyak info yang kita orang share yang selama ni orang tak tahu. Boleh lah ada, kata lebih bijak sikit lah lepas ni. Nampak bijak. Bahkan mentor kami, salah seorang mentor kami dulu, Tuan Nasrul, dalam yang Dr. Aziz dia beritahu, daripada kita berubah lah, daripada kita tidak bijak kepada nampak bijak. Taklah bijak sangat, tapi nampak bijak. Nak nampak bijak kenalah tambah ilmu, kena belajar. Jadi kalau kita melangkah ke dalam kedai emas tu, sekurang-kurangnya bijaklah sikit. Aura kita toke dia dapat rasa lah kita orang ada ni aura. ada ilmu emas, nampak bijak sikit ni. Okay, terima kasih pada Mira. Thank you, babe.
sudi komen. Okey. Pada Tuan Tapau sudi sendiri like. Iskandar, Tuan Said Idam, Okey. Su Kasih, Citra Kasih. Okey. Lagi siapa lagi? Kadang-kadang ramai tengok itu tak nampak. Okey, apa pun thank you. Kalau bagus, korang rasa ada banyak info, korang boleh share kita orang punya video. Support sikit kita orang supaya lain kali semangat sikit nak share lagi. Nak buat video macam yang dekat YouTube yang dekat Facebook kita selalu tengok tu orang-orang asli yang orang hutan ni punya makan. Tak boleh sama emas ni tak ada kaitan. So kita share pasal ilmu emas je lah kan. Apa yang mentor kita orang bagi, apa yang kita orang dapat ilmu pada mentor semua, kita orang copy, kita orang buat nota, kita orang baca, kita orang fahaman dan kita orang cerita dekat live. Okey lah, setakat itu sajalah. Terima kasih kepada korang semua yang sudi tengok kita orang punya live. Okey, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salah tekan lagi. Okey.